Ada tempat-tempat tertentu untuk tuan-tuan buat wakaf ataupun tuan-tuan nak buat sedekah makan. Tak semua tempat tuan-tuan boleh pergi letak tinggal lagu tu tak. Ada kadang-kadang square-square tertentu milik keturunan-keturunan yang asal. Dan kalau letakkan makanan dekat tempat tu juga, keturunan dia may check ada orang letak makanan tu tadi akan diubahkan untuk diletakkan di tempat kosong. Tak ada inci-inci yang kosong-kosong di Mekah, Madinah. Ada orang main habaq itu dia nak beli tanah wakaf di Mekah. Pening tu. Dia kata di Mekah dekat dengan Kaabah ada tanah wakaf. Tak mana? Ingat pokok keduduk kan? Pokok kurma semua habis rapat dah. Tiba-tiba dia boleh main habaq. Satu lot sekaki 4,000. Main bayar. Ada tanah wakaf. Ada lagi yang orang tak tahu. Orang tak tahu dia buat pala tahu. Tapi dapat kalau dia tu 5-6 orang bayar 4,000. Buta. Itu yang kita kena jaga kalau ada main habaq ni wakaf tepi Kaabah pula. Hak ni mau loncok masuk dalam kolah tak ada ayam. Pandai-pandai dia duk pergi habaq lagu tu. Sedangkan seluruh tanah itu telah pun berada dalam wakaf. Ada kawasan yang dekat dengan Kaabah dan dalam dia Abdul Muttalib nak pi tu, dia nampak ada burung gagak putih main mematuk dekat situ, iaitu tempat yang dikatakan sarang semut. Dan dia pun turun gali. Masa tu anak dia nama Harith. Anak dia Harith ni dah besar dah. Bila dia gali, orang Arab Quraisy lain tak apa ni, orang Arab masa tu tak bagi. Keturunan Quraisy lain tak bagi. Dan depa pakat duk confront dia, depa pakat duk tak puas hati kat dia. Dia beritahu kat Haris, lah ni lepa ni semua hang take over. Aku nak korek. Dia korek, orang kata jangan korek ni dekat dengan apa nama ni Baitullah. Ni dekat dengan Kaabah, tak boleh korek, dia korek juga. Korek sampailah dia jumpa satu penutup. Dan bila mana dia buka saja penutup tu, maka keluarlah air Telaga Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke pagi ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk lafazkan rasa syukur dan memperbanyakkan selawat, dan jangan lupa untuk berniat iktikaf. Dan mohon doa moga-moga pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini menjadi satu perkara yang dicatat-catat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai di antara taman-taman syurga insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin, mukminin rahimakumullah sekalian. Dalam pertemuan kita yang terakhir baru-baru ni, kita dah masuk di muka surat yang ke-10, iaitu pada bab kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ringkasan Al-Mukhtasar kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan selalunya bila kita mengaji sejarah ataupun sirah Nabi SAW, bila sampai saja bab berkenaan dengan kelahiran dan masa pertumbuhan Nabi SAW, macam mana pun, siapa-siapa yang ajak pun, dia takkan lari dan tak boleh nak elok daripada menceritakan berkenaan dengan nasab keturunan Nabi SAW. Antara dia nasab Nabi SAW seperti mana yang disepakati oleh ahli tarikh dan juga ahli salasilah, iaitu ahli sejarah dan juga ahli keturunan. Salasilah Rasulullah SAW dibahagikan kepada tiga bahagian. Yang pertama, bahagian yang menceritakan salasilah keturunan Nabi SAW sampai kepada Adnan. Dan perkara ini adalah satu benda yang disebutkan tidak ada perselisihan di kalangan para ahli sirah, ahli tarikh. Yang kedua, peringkat Nabi Allah Ibrahim AS sampai kepada daripada Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Itu peringkat yang kedua. Dan yang peringkat kedua ni ada banyak khilaf lah, ada banyak pertemuan. Ada yang setuju dengan satu salasilah, ada yang mengatakan tidak. Ada yang menyebutkan keturunan Nabi SAW sampai ke Adnan ada dalam 21, kalau ikut daripada hadis Nabi SAW. Daripada Adnan nak pi ke Nabi Ibrahim AS, antara riwayat yang terbanyak adalah sebanyak 40 keturunan. Dalam satu lagi riwayat yang paling sikit 4 keturunan. Dan bila kita tengok dalam peringkat yang pertama ini, kita akan jumpa keturunan Nabi SAW seperti mana yang kita dapatkan daripada hadis baginda Nabi SAW, iaitu Nabi menceritakan keturunan Nabi sampai ke Adnan. Yang tu pun ada 21 kurang lebih. Kita takat Tok Wan ingat Tok Nek ingat, Tok Nyang kan. Kalau kata dia boleh ingat, orang Melayu ni dia paling kurang pun sampai dekat 4-5 tu kira habis meter. Kalau kata hang boleh ingat sampai 5-6 tu kira hang boleh tepuk pokok nyok. Tu kira memang habis habis dahsyat. Orang Arab sifat depa benda tu adalah benda biasa. Nak tahu 7 sampai ke 8 keturunan Tok Nek, Tok Nyang dia tu adalah satu benda yang biasa. Dan ada juga yang lebih pada tu, 10 dan 10 ke 20 ni depa catat lah keturunan depa tu. Dan kita pun kalau kata boleh bagus tuan-tuan, kalau kata ada masa boleh pergi check salasilah di GPN. Tak tahulah dia buat ke tak kan. Kalau dulu masa sempat tengok surat nikah orang tua dulu, hak yang gambar dalam gambar piramid, yang punya buku besar tu kan, hak yang daftar rekod nikah sebelum merdeka lagi besar dah tu. Dan bila kita tengok tu, kita boleh check kita punya pak, lepas pada pak kita Tok Wan kita, lepas tu Tok Wan kita, Tok Nek kita, dia boleh jumpa balik, dia boleh trace balik. Tapi memang ambil masa lama, muka pun dah macam korang tak nak jumpa satu-satu tu kan. Tapi bila sebut berkenaan benda ni adalah satu benda yang kalau boleh lah dikatakan juga sebagai satu sunnah, bila mana kita boleh cari keturunan. Sebab Nabi SAW jaga, Nabi senantiasa sebut berkenaan dengan keturunan Nabi. Dan banyak kali kita akan dengar dalam riwayat hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan aku adalah Bani Hashim, aku adalah daripada Bani Muttalib, dan aku adalah Bani Quraisy. Nabi SAW juga pernah menyebut aku adalah keturunan Bani Kinanah yang makan daging kering dan sebagainya, aku adalah Bani Adnan. Dan Nabi duk sebut benda tu. Dan ulama menyatakan bila kita menyebutkan berkenaan keturunan, ia adalah satu benda yang baik sebenarnya. Sebab tu Nabi buat. Bila Nabi buat, kita ikut, maka kita akan dapat kebaikan tersebut. Kalau kata boleh kita try check tengok. Nak tahu kok kena keturunan Arab ke,
Tapi kalau kena Abu Lahab, tak cek dah. Cek sampai naik atas rupanya pi Abu Lahab. Punggah dia kata. Penin dia pun terisau takut benar tu, sebab tu dia tak mau buat. Baik. Nabi SAW Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Sepakat nama menyatakan nama bapa Nabi adalah Abdullah. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila sebut Abdul Muttalib ni nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama sebenarnya yang disebutkan dalam At-Tarikh adalah Syaibah. Syaibah adalah nama sebenar Abdul Muttalib. Nanti kita akan masukkan sikit berkenaan dengan macam mana boleh jadi Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim pun ada sebagian mengatakan bukan namanya Hashim. Disebabkan satu perkara yang dia buat, nama tu tadi lekat dekat dia Hashim. Nama sebenarnya adalah, ada yang menyatakan Ammar, ada juga mengatakan Amru. Daripada Hashim bin Abdul Manaf, daripada Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr. Di sini ramai ulama tarikh mengatakan Fihr itu adalah Quraisy. Bila tanya siapa tu Quraisy, Quraisy bermula daripada Fihr. Daripada Fihr bin Malik, Malik bin Nadar. Dan ada juga sebagian mengatakan Nadar itulah Quraisy. Cuma permulaan di Nadar, tetapi yang banyak kali duk sebut adalah Fihr. Quraisy daripada kalimah dalam kitab tarikh menyebutkan daripada kalimah Qirsh. Qaf Ra Shin, Qirsh, yang bermaksud anjing laut yang kuat pada gigitan dia. Itu dia punya maksud nama ataupun maksud bagi perkataan Quraisy. Daripada Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah ni pun disebutkan bukan nama dia, tapi nama panggilan, nama gelak daripada bapa dia. Bapa dia nama apa? Ilyas. Nama sebenar dia pun tak jumpa. Nama sebenar Mudrikah ni kita tak jumpa. Daripada Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nidhar, Nidhar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Semua kurang lebih ada dalam satu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidhar bin Ma'ad bin Adnan. Bin Adnan. Yang ni sepakat. Ulama sebut sepakat sampailah kepada Adnan ada. Kemudian daripada Adnan nak pergi ke Nabi Ibrahim AS, ada banyak. Ada yang 40, ada yang 4. Ada juga mengatakan kurang ada dalam 5-6 macam tu je. Ada yang menyebutkan daripada Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rab bin Yasjuk bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Dekat Ya'rab bin Nabit bin Ismail ni dia jadi apa nama, kacau sikit. Bukan kacau, dia jadi macam terkalih sikit. Ada yang kata Ya'rab itu memang anak Nabit, Nabit memang anak Nabi Ismail. Ada yang mengatakan Nabit bin Ya'rab bin Ismail. Ada juga mengatakan Nabit tu dia bukan duduk di bawah, dia duduk di atas lagi daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Cuma dia punya perjalanan salasilah dekat situ memang ada banyak pandangan lah. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan kurang ber 40, dan paling sikit 4. Kemudian daripada Nabi Ismail AS bin Ibrahim AS, Ibrahim bin Adhar atau bin Nahur. Bila sebut kata Adhar, kita akan jumpa kisah Nabi Ibrahim AS dalam Quran yang menyatakan berkenaan dengan wahai bapa aku Adhar. Dan ulama kata mungkin betul itu bapaknya. Tetapi dalam satu lagi riwayat kata tak, bukan bapak dah. Tetapi gelaran kepada bapa ini juga pi kepada pak-pak menakan. Dia panggil juga. Kan kadang-kadang kita, adik-beradik kita, anak-anak kita duk panggil dekat dia pun panggilan bapak. Padahal dia bukan bapak anak kita lah pak dah.
Tapi dalam satu family tu gelak bapak tu jatuh dekat apa nama abang kita sebagai contoh. Hak yang abang ni pula semua anak-anak Melayu panggil kat dia abah. Hak nu pula panggil papa. Papa dah sini. Bergenyok dah papa. Daddy kan. So hak ni yang disebutkan. Bapak ku Azhar maksud dia bukan bapak dia tu nama Azhar tapi panggilan. Sebab tu ada ulama yang mengatakan bukan Azhar tapi Nahur. Kemudian daripada Ibrahim bin Azhar bin Nahur bin Kinan bin Arfakhshad, kemudian sampai kepada Sam dan bapa kepada Sam Nabi Nuh AS. Daripada Nuh sampailah kepada Thith bin Adam AS. Dan ini berlaku banyak ketidaksepakatan di kalangan ahli tarikh. Dan apa yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan, daripada Adnan menuju kepada Nabi SAW, Adnan tak ada dia punya penerangan yang detail berkenaan dengan Adnan ini. Cuma ada menyebutkan Adnan ini orang Arab semua tahu kata dia tu keturunan Nabi Ismail. Semua orang Arab di Jazirah Arab tahu Adnan ni keturunan daripada Nabi Ismail. Macam kita sebutkan hari itu dekat tuan-tuan. Bila suku Puak Khuza'ah bersama dengan Bani Sa'ad dia nak mengambil alih tampuk pemerintahan di Mekah, maka Puak Jurhum semua keluar. Puak Jurhum ni kalau tuan-tuan ingat, orang yang duduk dengan Siti Hajar di Mekah dan mereka minta untuk menggunakan air Zam-Zam daripada Nabi Ismail AS, dan Nabi Ismail AS berkahwin, kemudian bapa Nabi Ismail AS iaitu Nabi Ibrahim AS datang beritahu kata hang, dia tanya dekat bini Nabi Ismail AS macam mana hidup dan sebagainya, kisah berkenaan dengan suruh tukar pintu rumah. Kemudian mai kali kedua Nabi Ismail AS berkahwin juga dengan orang Jurhum dan tanya pula, dia kata okey, pintu rumah tak payah tukar. Dan benda tu berkekalan sampailah satu ketika Puak Jurhum ini keluar kerana dirampas kekuasaannya sebab ada berlaku ketidakpuasan hati Bani Khuza'ah ke atas Puak Jurhum, dan Puak Khuza'ah ajak Bani Bakar untuk take over Mekah, dan keturunan Jurhum keluar daripada Mekah, bertebaranlah sampai ke Hijaz, sampai ke Syam, sampai ke Madinah. Dan mereka ataupun keturunan Jurhum ini mula kembali ke Mekah semula di zaman Qusay. Qusay ni antara pendiri yang terkemuka, orang yang mula merintis mula jalan untuk mengembalikan pemerintahan Mekah ke atas Bani Quraisy. Bila mana Qusay dia mai, Qusay ni dia ada dua beradik. Adik dia nama Zahrah. Bila bapa dia meninggal, iaitu Kilab meninggal dunia, Qusay dengan mak dia nama Fatimah binti Sa'ad pergi ke Syam. Sampai di Syam, mak dia berkahwin dengan satu orang lelaki yang mana lelaki ni tadi nama dia Rabi'ah ibn Harran. Rabi'ah ibn Harran duduk di Syam. Bila dah duduk di Syam, Zahrah tinggal di Mekah, Qusay ikut mak dia pergi duduk di Syam. Bila Qusay besar, dia balik mai ke Mekah. Bila dia balik mai ke Mekah, dia berkahwin dengan anak kepada pemerintah Khuza'ah, iaitu Khuba. Khuba ni anak kepada pimpinan Khuza'ah yang terkuat, Khuba binti Hulail. Bila dia kahwin dengan anak Hulail, Hulail meninggal dunia. Hulail meninggalkan pemerintahan ni kepada anak perempuan dia, iaitu Khuba, isteri kepada Qusay. Jadi disebabkan bini dia dapat, maka dia pun angkat sekali. Bila dia naik sekali, keturunan Hulail yang lain ataupun adik-beradik Hulail yang lain tak puas hati dan mereka nak rampas daripada Qusay, dan daripada situlah Qusay dia mengisytiharkan perang dengan pemimpin Khuza'ah, dan daripada solusi yang mereka dapat, keputusan yang mereka dapat, kalau keturunan Khuza'ah bunuh orang di Mekah, maka
Pok-pok yang kena bunuh tu tak boleh minta apa-apa, bayaran denda, diat dan sebagainya. Tetapi kalau keturunan Jurhum, iaitu pok-pok Qusay ni yang bunuh, maka Qusay kena bayar. Tapi mereka setuju pemerintahan Mekah balik kepada keturunan Jurhum, iaitu kembali kepada Qusay. Dan Qusay ni macam kita sebut itu, dia ada 4 orang anak. Ada dekat situ 2 anak nama Tok Kong, 2 anak lagi, 1 anak lagi nama Rumah, 1 lagi anak nama dia. Ada Abdul Uzza, ada Abdul Manaf, ada Abdul Qusay dan ada Abdul Dar. Ada 4 orang ni. Selepas Qusay mati, dia serahkan semua pemerintahan dia dekat Abdul Dar. Abdul Dar satu orang yang dapat untuk menjalankan semua benda yang pak dia tinggal. Ada dekat situ pak dia tinggal, dekat dia rifadah, siqayah, liwa, hijabah, darun nadwah. Ada 5 inovasi yang dilakukan oleh Qusay. Dia ada darun nadwah, ada parlimen Arab, kemudian dia ada siqayah, dia ada rifadah, bagi makan dan minum untuk orang yang buat haji, kemudian ada hijabah, orang yang memegang kunci Kaabah, kemudian dia ada liwa, panji perang. Semua itu pergi kepada Abdul Dar. Bila Abdul Dar sudah pun meninggal dunia, maka seluruh posisi tersebut diserahkan kepada Abdul Manaf. Jadi sampai satu ketika adalah berlaku pertelingkan, anak Abdul Dar nak juga apa yang Abdul Manaf dapat. Maka pada masa tu mereka bagi 2, keturunan Abdul Manaf pegang 2, iaitu rifadah dan juga siqayah, bangkai minum. Manakala hijabah, liwa, darun nadwah diserahkan kepada keturunan Abdul Dar. Keturunan yang lagi 2 ada Abdul Qusay dan juga Abdul Uzza. Dalam catatan mereka tak sempat hidup lama. Keturunan mereka tak ada. Ada yang mengatakan mati waktu kecil, ada yang mengatakan mati waktu muda, sebab tu mereka tak ada keturunan dah. Kemudian bila Abdul Manaf pula, dia ada 4 orang anak. Anak dia bernama Naufal, Abdul Syam, Muttalib dan juga Hashim. Hashim ni nama dia Amru. Bila Abdul Manaf dah meninggal, dia serahkan dekat anak-anak dia, Abdul Syam dan juga Hashim. Abdul Syam dia jaga liwa, dia jaga rifadah dan juga siqayah. Sama juga dengan Hashim. Bila Abdul Syam meninggal, dua-dua benda tu pi kepada Hashim. Nak jaga makan minum ni pi balik kepada Hashim. Dan dekat sini yang dapat nama Hashim ni, nama dia sebenar Ammar ataupun Amru. Kenapa mendapat nama Hashim? Sebab dia melakukan satu bid'ah. Bid'ah ni benda tu orang tak nak buat tapi dia buat. Nah, ini bukan bid'ah ni, ini bid'ah daripada Arab jahiliah lah. Iaitu Hasyamath Tharid. Dia melakukan satu perbuatan, dia menghancurkan roti untuk buat bubuk. Sebelum tu bagi roti je. Nak buat bubuk ke, nak punggil unta ke apa kan punya pasal, tapi bagi roti. Mai dekat zaman Hashim, Tuan Nabi, dia menghancurkan roti, dia buat bubuk. Dan perkataan Hasyama akhirnya melekat pada Amru ini dan dipanggil Hashim. Tu dipanggil Hashim dekat situ. Bila dah dipanggil Hashim, maka makan dan minum memang Hashim yang buat. Bila mana anak Abdul Syam dah meninggal dunia, anak dia pula nak ampas. Bila nak ampas, maka mereka pun berbincang dan dibahagi 2. Antara yang dibahagi 2 dekat situ adalah berkenaan dengan keturunan Abdul Dar masih lagi memegang parlimen Arab, keturunan Hashim pegang rifadah dan juga siqayah, makan minum. Kemudian yang hijabah dan liwa juga diberikan kepada keturunan Abdul Dar. Baik, dekat sini kita akan tengok nanti anak kepada Hashim pula, dia ada Syaibah. Syaibah pula dia anak pada Hashim, yang mana Hashim masa tu dia duduk di Mekah. Dia pergi ke Syam, patah balik mai Mekah, pergi Syam, singgah di Madinah, sebab di Madinah pun ada juga dia punya keturunan. Sampailah satu ketika, kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah cerita hari itu, dia singgah di Madinah dan dia berkenan dengan satu orang perempuan daripada orang Madinah, iaitu Salma bintun Amr An-Najari Al-Khazrajiyah. Nama penuh dah lagu tu. Dia keturunan Khazraj.
Salma An-Najari ni dia duduk di Madinah dan Hashim berkenan kahwin. Bila berkahwin dia capai satu persetujuan, iaitu keturunan Salma ni beritahu nak menikah boleh, tapi esok nak beranak kena main hantar sini. Bila nak beranak kena hantar balik ke Madinah. Maka Hashim pun setuju. Bila dah setuju maka berkahwin. Bila dah berkahwin, orang tahu kata Hashim berkahwin dengan Salma ni. Sampai nak dekat beranak dia hantar balik ke Madinah dan Hashim meneruskan perjalanannya ke Syam untuk melakukan perdagangan. Dan disebutkan dalam sejarah sirah tarikh, berlaku satu perkara, iaitu Hashim meninggal dunia di Syam. Bila Hashim meninggal dunia di Syam, di Mekah ni adalah anak-anak Hashim, anak-anak Hashim yang lain. Dekat situ adanya Muttalib, adik-beradik Hashim di Mekah. Kemudian ada satu orang lelaki daripada Syam, nama dia Al-Harithi. Al-Harithi ni dia main daripada Syam, dia singgah di Madinah, dan di Madinah, sampai di Madinah dia perasan ada satu budak, dia suka duk sebut, aku ni keturunan Bani Hashim. Ana Sayyidul Batha, aku adalah penghulu kepada lembah Mekah. Maka Al-Harithi ni pun terkejut, dia kata budak ni duk hinggap apa kata dia keturunan Bani Hashim. Panggil budak tu, mai tanya, hang siapa? Dia kata aku adalah keturunan Bani Hashim, pak aku adalah Hashim bin Abdul Manaf. Mak aku yang habaq aku kata aku ni keturunan dan sebagainya. Dan pitanya dekat mak dia kata betul, dia ni anak Hashim. Dan akhirnya Al-Harithi ni tadi bila dia sampai di Mekah, dia cari keturunan Abdul Manaf yang lain. Dan masa tu dia berjumpa dengan Muttalib. Tanya dekat Muttalib, wahai Muttalib, sesungguhnya Hashim, adik-beradik hang, ada anak seorang di Madinah. Maka Muttalib dia kata kalau macam tu, main unta hang, dia ambil unta Al-Harithi sebagai gadaian lah, pajakan. Dah hang kata ada kan, main hutang kat aku. So bila dia pergi ke Madinah, dia pergi cari budak tu, jumpa. Sembang dengan mak kepada budak tu, Salma An-Najari, dan kata betul, memang dia ni adalah anak Hashim. Atas bukti-bukti tertentu, maka Syaibah yang kata duduk di Madinah, anak pada Salma ni tadi, ikut Muttalib balik. Bila ikut Muttalib balik, sampai di Mekah, orang Arab pun nampak Muttalib bawa unta, belakang dia ada satu budak. Maka mereka pun tanya dekat dia, wahai Muttalib, ni siapa dekat belakang kamu? Maka Muttalib menyatakan, ini adalah hamba aku. Maka daripada situlah Syaibah mendapat nama Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Dan bila mana Muttalib bawa Syaibah balik, dia pun dibawa ke tempat Darun Nadwah, perhimpunan keturunan Abdul Manaf, dan beritahu, mengangkatlah, kata dia ni adalah anak Hashim, Syaibah ni anak Hashim. Dan bila mana dah kata lagu tu, mereka pun hidup sama. Dan akhirnya Muttalib meninggal dunia. Bila Muttalib meninggal dunia, harta Hashim tu tadi diberikan kepada Abdul Muttalib. Bila bagi dekat Abdul Muttalib, harta masa tu dapat dekat Abdul Muttalib, adik-beradik Hashim, Naufal, dia pergi rampas harta tu daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib masa tu kanyak lagi ikut, budak lagi ikut. Bila dah kenal lagu tu, apa Muttalib buat? Dia tak tunggu lama, dia call, bukan telefon lah, dia panggil, dia hantar utusan pergi ke Madinah, suruh pak menakan dia mai. Pak menakan dia dalam riwayat sebut nama dia Khal. Beritahu ke pak menakan dia kata pak menakan, dia tulis dalam utusan tu, pak menakan, sesungguhnya pak menakan aku sini duk buat tanah, dia rampas semua harta peninggalan pak aku, kan? Maka pak menakan dia di Madinah tu bergegas datang ke Mekah bersama 80 orang tentera. Pak menakan di Madinah, belah mak lah, main ke Mekah dengan 80 orang, 80 tentera. Bila mai, Syaibah ataupun Abdul Muttalib kata, jom kita relax dulu, kita bincang strategi. Pak menakan dia kata, tersaduk bincang-bincang, jom lah ni hang tunjuk aku mana dia Naufal, tunjuk mai aku. Maka dia pun bawa pak menakan dia bersama dengan 80 orang cari Naufal. Bila cari Naufal duk ada dekat Darun Nadwah, parlimen yang dikatakan parlimen Arab, parlimen Quraisy, bersama dengan keturunan Abdul Manaf. Maka 80 orang Madinah ni tadi terus pergi kepung Naufal, terus bagi kata dua, hang nak bagi balik dah harta Abdul Muttalib ataupun hang nak mati, kan? Maka dia buat pilihan yang tepat, dia kata dia tak mau mati dan dia serah balik harta tu. Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi. Kemudian daripada situ Abdul Muttalib mendapat pengiktirafan sebab dia ni memang orang yang bukan biasa-biasa, kacau sikit tu. Madinah pun ada link sebab dia adalah keturunan Khazraj.
Dan bila mana hasil daripada insiden tersebut, Abdul Muttalib dikenali oleh orang Mekah Quraisy, orang Arab Quraisy, dan dia diberikan sanjungan besar sampailah dia diangkat menjadi Sayyidul Quraisy, menjadi ketua kepada pimpinan Quraisy. Kemudian ada juga kisah berkenaan dengan apa nama ni, Ilyas. Yang ini juga kita pernah kongsikan dengan tuan-tuan. Dia dapat anak 3 orang. Dia ada anak 3 orang. Mudrikah anak dia. Dan Mudrikah tu bukan nama sebenar, tetapi berlaku dalam satu insiden bila mana Ilyas bersama dengan 3 orang anak dia termasuk isteri pergi mengembara. Sampai di satu tempat, mereka cetak kemah, mereka duduk dekat situ. Tengah-tengah duduk relax, unta yang mereka bawa lari. Unta tu lari ligan arnab. Ini disebutkan dalam kitab tarikh. Bila unta tu lari ligan arnab, salah seorang anak dia piligan unta tu balik, pergi tangkap unta tu balik. Anak yang tangkap unta tu Ilyas bubuh nama Mudrikah, iaitu orang yang pergi tangkap. Bila awak balik unta tu tadi, anak dia seorang lagi masak unta tu, sembelih unta tu masak. Anak yang masak ni diberikan nama Tabiqah. Kemudian ada satu lagi anak duk buat kerah kiang dalam kemah, tak mau buat apa. Maka disebabkan tak mau buat apa, diberikan nama Qam'ah, iaitu berdiam diri, dia buat bodoh. Masa tu pula bini dia pun dapat gelar. 3 orang anak tu pun dapat gelaran, bini dia pun dapat gelar. Bini dia keluar daripada kemah sambil duk tengok anak-anak dia duk lapar, duk masak. Maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai, kalau orang Arab dia panggil apa nama, orang yang keluar main duk tengok tu adalah satu benda yang disebutkan sebagai khindak. Maka dia tanya dekat bini dia, anti takhandaqina, hang duk keluar main tengok-tengok lagu tu. So sebab sifat tengok-tengok lagu tu, dia panggil bini dia khindak. So 4 nama, Mudrikah, Tabiqah, Qam'ah, Khindak, dia bagi dalam satu masa kepada keturunan. Dan kemudian ada juga berkenaan dengan apa nama ni, Quraisy yang kita sebutkan tadi. Bila sampai satu ketika dekat Hashim ni, sebelum saya terlupa, dekat Hashim ni dia ada satu benda yang kita nak kena ingat ni. Daripada keturunan Hashim, dia jaga bab makan minum sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bagi dekat anak dia Abu Talib, pak menakan Nabi. Sepanjang usia Abu Talib, dia memang bagi makan minum. Tetapi dalam satu ketika pernah menjadi satu peristiwa, dia tak cukup duit untuk beli benda makan nak bagi orang yang main Mekah. Orang yang main buat haji, dia tak cukup duit nak beli benda makan. Maka apa Abu Talib buat? Abu Talib pergi dekat pak menakan Nabi, Abbas. Dia minta pinjam dekat Abbas. Abbas, main kat aku sikit duit, aku nak beli barang makan dekat orang main buat haji. Maka Abbas pun bagi. Main musim seterusnya pun dia minta lagi. Bila main kali kedua dia minta dekat Abbas, maka Abbas kata, musim lepas bagilah, musim ni bagi lagi. Ni kalau kata hang tak boleh bayar, hang main kat aku lah. Rifadah dan juga Siqayah. Hak yang kata urusan bagi makan tu, bagi makan minum tu, kalau hang tak boleh buat, bagi kat aku, biar aku buat. Maka Abu Talib kata, tak apa, aku boleh buat. Dah janji dulu, kalau hang tak boleh bayar juga, tahun depan musim sekali lagi hang tak boleh buat juga, hang bagi aku terus. Maka Abu Talib pun pegang janji tersebut. Main musim seterusnya, memang betul Abu Talib dia tak boleh dia nak bayar tu tak boleh. Maka urusan rifadah dan juga siqayah, bagi makan minum orang buat haji ni, terus diberikan kepada Al-Abbas, pak menakan Nabi. Daripada Abbas sampailah kepada anak dia Abdullah ibn Abbas. Dan sekarang ni yang duk bagi makan minum, yang jaga benda tu adalah keturunan daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika bila mana melakukan haji di Mina, Abbas minta dekat Nabi SAW, kan duduk di Mina pada hari yang ke-11, 12, 13 tu, minta dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak balik ke Mekah pasal nak bagi makan. Nabi pun kata dekat Abbas, balik. Baik, pasal Pak Abbas boleh balik? Tak, itu memang kerja dah, sebab memang dia kena jaga benda tu. Dan benda tu sampai ke hari inilah. Dan keturunan Abdul Dar, Bani Syaibah, kalau kita tuan-tuan bisa dengar nama tu, Bani Syaibah pula adalah orang yang jaga pintu Kaabah daripada dulu sampai kelar. Memang lepa yang duk jaga benda tu, tak bagi ke orang lain. Sebab memang Arab dia jenis lagu tu, dia memang bagi keturunan. Ada tempat-tempat tertentu untuk tuan-tuan buat wakaf ataupun tuan-tuan nak buat sedekah makan.
Tak semua tempat tuan-tuan boleh pergi letak tinggal lagu tu tak. Ada kadang-kadang square-square tertentu milik keturunan yang asal. Dan kalau letakkan makanan dekat tempat tu juga, keturunan dia matching, ada orang letak makanan tu tadi akan diubahkan untuk diletakkan di tempat kosong. Tak ada inci-inci yang kosong-kosong di Mekah, Madinah. Ada orang main habaq itu dia nak beli tanah wakaf di Mekah. Pening tu. Dia kata di Mekah dekat dengan Kaabah ada tanah wakaf. Tak mana? Ingat pokok keduduk kan? Pokok kurma semua habis rapat dah. Tiba-tiba dia boleh main habaq. Satu lot sekaki 4,000. Main bayar. Ada tanah wakaf. Ada lagi yang orang tak tahu. Orang tak tahu dia buat pala tahu. Tapi dapat kalau dia tu 5-6 orang bayar 4,000. Buta. Itu yang kita kena jaga kalau ada main habaq ni wakaf tepi Kaabah pula. Hak ni mau loncok masuk dalam kolah tak ada ayam. Pandai-pandai dia duk pergi habaq lagu tu. Sedangkan seluruh tanah itu telah pun berada dalam wakaf. Dan sebab itu bila sebut berkenaan benda ni kita kena faham dia punya konteks dan juga konsep asas. Baik. Kemudian pernah juga terjadi kepada Hashim bila mana dia pegang tampuk pemerintahan, anak Abdul Syam nak ambil daripada Hashim, mereka berperang, berkeli sampai tak jumpa solusi. Sebelum buat solusi itu dicadangkan kepada mereka untuk berjumpa dengan kahinah. Kahinah ni tukang ramal. Tukang ramal masa tu duduk di Yathrib, iaitu Madinah sekarang. Mereka pun pergi setuju. Anak menakan dengan pak menakan. Pergi jumpa dengan kahinah. Cabut dia punya undi. Menang dekat pak menakan lah. Mereka cari kahinah tu, mereka pergi Yathrib. Yathrib tak ada. Mereka kata kahinah, tukang ramal tu pergi ke Khaybar. Khaybar dengan Yathrib kurang lebih dalam 170 km macam tu. Ikut perjalanan lah. Kalau dulu punya perjalanan, wallahualam, mungkin lebih jauh. Maka mereka pun pergi jumpa di Khaybar, berjumpa dengan tukang ramal, dan tukang ramal pun buat tilik. Bila buat tilik, betul. Semua benda tu kena serah dekat Hashim. Bila dapat kat Hashim, pergi kepada Abdul Muttalib. Dan masa ni tuan-tuan kena ingat, sampai ke Abdul Muttalib, sebelum tu, daripada Qusay sampai ke Abdul Muttalib, tidak jumpa lagi Telaga Zamzam. Telaga Zamzam disebutkan dalam satu riwayat daripada Ibnu Ishaq, katanya diambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Bila sebut kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan bahawasanya satu ketika Abdul Muttalib bermimpi datang kepada dia supaya menggalikan Telaga Zamzam. Masa tu Telaga Zamzam tak tahu mana Telaga Zamzam. Berulang kali mimpi itu main. Bila main mimpi itu, maka diberikan beberapa signal. Antara yang disebutkan, engkau kena gali di antara darah dan perut. Dan bila sebut kata darah dan perut, engkau akan dapati di tempat yang kau nak gali akan datang burung gagak yang memiliki satu bulu berwarna putih. Dan kemudian tempat yang nak dikorek tersebut adalah di rumah semut. Di rumah kampung semut. Ada rumah semut dalam tu, ada sarang semut. Maka bila duk main mimpi tu, dia tak tahu mimpi ni nak beritahu apa. Sampailah satu ketika datang orang daripada Madinah melakukan ibadah haji, dan mereka melakukan ibadah kurban di depan berhala Isaf dan Nailah di Bukit Safa. Kalau tuan masih ingat yang kata Isaf dan Nailah duk ada dekat Bukit Safa, lepas sembelih lembu dekat situ. Dia tak sebut kata unta, dia kata lembu. Bila sembelih, darah tu tadi turun Bukit Safa sampai ke bawah, dia mai sampai dekat dengan Kaabah, darah tu. Dan bila darah tu turun ke bawah Bukit Safa, lembu yang disembelih tu tadi bangkit berdiri. Lepas sembelih tak habis, lembu tu lari turun ke bawah. Bila turun ke bawah, darah tu tadi dia meleleh sampai dekat dengan Kaabah. Maka bila sampai dekat bawah, lepas pun ligan lembu tu, lepas sembelih kali lagi. Bila habis sembelih, ni Arab jahiliah, bukan Arab lah. Lagi duk pergi pulung buat pula orang ni. Dia tersembelih lebih sikit, suruh dia lari pergi Bukit Suling ke apa, kita sembelih sana pula. Pi. Ni dulu. Bila dia dah sembelih sekali lagi, lepas pun belah, buang kakah dalam perut. Bila perut, kan dalam mimpi dia sebut kena korek di antara perut dan darah. Maka dia pun tengok perut dengan darah, dia punya kedudukan. Dan tengah-tengah tu memang ada kawasan yang dekat dengan Kaabah. Dan dalam dia Abdul Muttalib nak pi tu, dia nampak ada burung gagak putih main mematuk dekat situ, iaitu tempat yang dikatakan sarang semut. Dan dia pun turun gali. Masa tu anak dia nama Harith. Anak dia Harith ni dah besar lah. Bila dia gali, orang Arab Quraisy lain orang Arab masa tu tak bagi. Keturunan Quraisy lain tak bagi. Dan depa pakat duk konfront dia, depa pakat duk tak puas hati kat dia.
Dia beritahu kat Haris, lah ni lepas ni semua hang take over, aku nak korek. Dia korek, orang kata jangan korek ni dekat dengan apa nama ni Baitullah, ni dekat dengan Kaabah, tak boleh korek. Dia korek juga, korek sampailah dia jumpa satu penutup. Dan bila mana dia buka saja penutup tu, maka keluarlah air Telaga Zamzam. Dia bukan kata air tu baru nak keluar, dia tutup, Abdul Muttalib buka benda tu, maka air keluar. Beratus tahun sebelum tu tak jumpa, Abdul Muttalib dapat. Bila Abdul Muttalib naik, Abdul Muttalib beritahu, sesungguhnya aku menggali Zamzam. Bila dah kata Abdul Muttalib jumpa Zamzam, Quraisy lain kata apa? Oh, mai sikit. Kan? Takkan hang seorang? Tak. Hak ni aku yang cari, aku yang dapat untuk aku lah. Dan keturunan aku. Hampa lain tak boleh. Dia kata mai sikit sampai nak bergaduh. Bila nak bergaduh juga, maka apa nak buat? Masa tu dibawa untuk bertemu dengan apa nama ni, patung Hubal yang utama di Syam. Maka keturunan Quraisy bersama dengan keturunan Abdul Muttalib dan pengikut dia bergerak nak pergi ke Syam. Dalam perjalanan, ayah Abdul Muttalib dan orang-orang ni habis. Bila habis, dia minta dekat puak Quraisy, wahai Quraisy, mai ayak sikit, kami ayak habis ni. Tak boleh kongsi. Orang Quraisy tak pergi kongsi. Maka dia pun beritahu dekat pengikut-pengikut dia, lah ni macam ni lah, kita ayak tak ada, sumber makanan tak ada, ayak tak ada, so kita boleh mati. Lah ni kita korek kubur masing-masing. Biar mayat elok banyak, jangan mayat tak elok banyak. Maksud dia bila korek kubur masing-masing, semua korek duduk dalam liang saja. Kalau ada di antara kita yang mati, hak yang hidup tolong kambui. So bila dah dikambui, mayat semua akan terjaga elok. Seorang yang lain tak elok, siapa dia? Orang yang matilah. Dia siapa nak tenam? Takkan nak panggil panda, food panda. Tak boleh, grab food pun tak main. So dia kata biar seorang saja mayat dia akan rosak, tetapi mayat lain semua akan terjaga elok. Maka mereka pun korek duduk dalam liang. Dalam satu riwayat sebutkan, bila mana dia duduk dalam liang ni, Abdul Muttalib duduk, dia baru terfikir. Dia kata, apa benda lah aku nak buat benda ni? Aku ni Sayyidul Quraisy. Aku ni orang yang diangkat sebagai orang kuat di Megah. Takkan hidupku berserah macam ni ya? Maka dia pun bangkit, keluar daripada lubang yang dia gali, dia pergi korek mata cerok untuk dapatkan apa nama ni air. Dan dia tengok unta dah. Unta yang dia naik tu tadi sedang duk korek guna kaki dia dekat satu tempat. Dengan izin Allah SWT, maka terpancar air. Dan air tu tadi dia pun guna untuk minum, bagi dekat pengikut dia. Quraisy yang ada air sikit-sikit tu pun mai dekat dia dan dia bagi juga. Bila dah bagi, mereka pun terkejut tengok apa nama ni Abdul Muttalib panggil macam tu. Dia kata, tak ada masalah. Lah ni memang ayak ni kita bagi dekat Abdul Muttalib lah. Dia nak bagi kat kita, dia tak bagi, tu dia punya cerita. Maka Abdul Muttalib pun bersama dengan pengikut-pengikut dia dan orang Quraisy tak jadi pergi Syam, mereka pun patah balik pergi Mekah. Sudah seronok lah, suka-suka, mereka sama-sama dah okey. Maka dia pun kata tak ada masalah, ayak boleh guna. Tu Abdul Muttalib. Sebab tu bila sebut berkenaan Abdul Muttalib ni, dia banyak isu berkenaan dengan burung ababil, tentera bergajah dan sebagainya. Dia yang deal dengan Abraha bin al-Ashram. Dia yang apa nama, utusan Abraha terkejut tengok dia, sampai utusan Abraha kata apa, bukan terkejut, dalam satu kitab Ibnu Ishaq dia sebut kata apa, utusan Abraha bila jumpa dengan Abdul Muttalib pengsan. Tengok muka Abdul Muttalib pengsan tu. Dia mai ke Mekah, dia abang kata nak jumpa dengan ketua Quraisy, maka orang bergetah pergi dekat Kaabah. Dekat situ ada satu bilik tepi Kaabah, situ ada seorang lelaki, dia adalah ketua Quraisy. Maka utusan ni pun pergi. Ni tentera Abraha ni, wakil dia. Sampai jumpa dengan apa nama tempat tu, dia pun bagi salam, buka-buka tengok Abdul Muttalib, utusan Abraha pengsan. Bila pengsan, orang kejut dia jaga pula. Tanya pengsan siapa? Dia kata muka dia memang betul-betul muka pemimpin lah, diktator gila-gila dia tahu. Memang muka dahsyat, tengok muka pun dah takut. Wallahi dia kata hadza sayyidul Quraisy. Sesungguhnya betul dia ni pemimpin Quraisy. Sebab tu dia boleh jaga Quraisy. Maka diberikan utusan, bagi tahu dekat dia Abraha nak jumpa, Abraha nak serang Kaabah, maka dia pun pergi, dia beritahu dua benda. Satu, dia nak unta dia balik. Bila dia tanya kepada Abdul Muttalib, ni Kaabah kami nak serang, unta aku yang punya, Kaabah Allah yang punya. Itu orang urus dengan Allah Ta'ala. Lah ni unta main balik. Dalam satu riwayat yang tersikit dia beritahu, unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib adalah sebanyak 450 ekor. Unta bang, unta. Bukan apa nama ni, sekenet.
Kalau kata lembu kita sekok sekenit mungkinlah 450, ni unta 450. Dan Abdul Muttalib dia ada apa nama, lepas daripada kisah dia dapat telaga Zam-Zam dekat dia, orang setuju dia jadi pemimpin, sampai dia ni berkalam, dia bernazar, dia kata apa, dia kalau dapat 10 orang anak semua balik, salah seorang daripada anak-anak tu tadi dia akan sembelih. Sampai satu ketika dalam riwayat menyebutkan masa tu Hamzah tak ada lagi, Abbas tak ada lagi, Abu Lahab pun ada, sebagian kata tak ada, ada yang kata ada. Tapi masa tu Qiyam Abdullah, bapa Nabi pun semua ada. Bila dah cukup, dia baru teringat. Dah banyak tahun dah baru teringat, alamak, dulu pernah nazar, kata dia nak sembelih anak dia. Maka dipanggil semua anak dia 10 orang. Ada dekat situ Haris, ada dekat situ Abdullah. Bila mai jumpa, mereka diminta untuk cabut undi, dan undi tu pi kepada Abdullah. Cabut lagi undi, pi lagi ke Abdullah. Cabut lagi undi, pi ke Abdullah. Bila dapat apa nama undi tu pi kepada Abdullah, maka dia membawa Abdullah naik ke bukit Safa untuk disembelih depan Isaf dan Nailah. Bila nak sembelih, orang Arab ni pun pekat, duk main discuss, beritahu jangan sembelih. Kalau hang sembelih nanti orang ikut macam mana berlaku kepada Wa'dul Banat Qais At-Tamimi. Ada yang kata tak payahlah hang anak-anak ni semua bagus-bagus, baik hang tukar. Dia kata memang aku pun rasa macam tak boleh nak buat benda ni, sebab nanti akan ada orang ikut. Tapi aku nak buat macam mana, aku dah nazar. Maka diberikan satu solusi, keputusan dekat dia, kalau hang nak bagi benda ni boleh ejah, hang pergi jumpa dengan kahinah, pergi jumpa dengan tukang ramal, iaitu wakil Tuhan Hubal. Bila jumpa tukang wakil Tuhan Hubal, maka dia pergi bagi tahu, kata dia bernazar nak sembelih anak dia. Bila kata nazar nak sembelih anak dia, tiba-tiba dia tak jadi. Maka wakil Tuhan yang disebutkan dalam kitab wakil Tuhan itu menyebutkan boleh, iaitu dengan cabut undi. Hang bawa anak hang bersama dengan 10 ekor unta. Kalau hang cabut nama anak hang Abdullah, maka 10 ekor unta akan ditambah. Hang cabut lagi nama anak hang, akan 10 ekor unta lagi tambah. Sebab masa tu kafarah untuk satu nyawa. Yang ni sebab dia nak ganti nyawa anak dia untuk tidak disembelih, maka satu nyawa masa tu 10 ekor. 10 ekor unta. Maka bila cabut Abdullah, hang kena tambah 10 ekor. Tapi kalau hang cabut unta, tak payah dah. Maka dia pun bawa unta 10 ekor, anak dia bawa pergi depan tukang ramal dan cabutlah undi. Bila cabut Abdullah, tambah lagi 10 ekor. Cabut Abdullah, tambah lagi 10 ekor. Cabut Abdullah, tambah lagi 10 ekor. Cabut Abdullah juga, tambah 10 ekor. Sampai 100 ekor unta. Semua Abdullah. Mai dekat kali yang seterusnya, cabut unta. Selamatlah lah. Tapi Abdul Muttalib kata ni tak, ni mungkin cemeh kot dia tak. Try cabut sekali. Cabut kali lagi unta. Dan dia cabut lagi kali ketiga. Kalau tuan ingat dulu orang Arab 3 kali ya. 3 kali baru boleh buka. Kalau buka lebih nanti dia kena. Kali ketiga cabut unta juga. Maka dia pun bagi 100 ekor unta untuk kafarah nyawa anak dah. Ganti balik. Dan benda itulah yang digunakan sampai hari ini dalam bab bayar balik kalau kematian seseorang di Arab. Dan benda tu digunakan. Kemudian antara yang lain, pernah berlaku masa keturunan Abdul Muttalib, iaitu Abdul Syam, abang kepada adik kepada Hashim berkelahi. Ulama menyifatkan ini adalah permulaan peperangan antara Umayyah dan juga keturunan Ahlul Bait, iaitu anak Abdul Syam, dia ada seorang anak namanya Umayyah. Umayyah ni yang tak puas hati, yang nak ambil rampas daripada Hashim tu. Jadi daripada masa tu Umayyah bin Abdul Syam, dia pula ada anak nama ada 2 orang. Satu Abul As, satu nama Harb. Satu Abul As, satu lagi nama Harb. Daripada Abul As ada seorang anak bernama Affan. Daripada Affan ada anak nama Uthman. Uthman ibn Affan. Kemudian anak dia yang kedua namanya Harb. Harb ini anak dia bernama Abu Sufyan. Daripada Abu Sufyan ada Muawiyah. Daripada Muawiyah ada nama anak dia Yazid. Yazid ada lagi anak nama Muawiyah. Daripada Muawiyah ada anak nama Marwan. Marwan ada anak nama Malik. Daripada Malik ada anak nama Sulaiman. Sulaiman turun sampai ke bawah jumpa balik Umar ibn Abdul Aziz. Ini keturunan kepada Umayyah ibn Abdul Syam. Dan yang ni yang katakan polemik utama berlakunya pertelingkahan ataupun pertemuan antara Ahlul Bait dan juga kerajaan Bani Umayyah. Dan dia bukan benda baru.
sebab nanti kita akan jumpa balik macam mana perjalanan cerita berkenaan dengan perkara tersebut. Dan untuk itu sebelum kita nak masuk kepada perkara seterusnya, lepas daripada semua ni tadi sampai ke Abdullah, lepas tu barulah jumpa dengan Aminah, barulah kita boleh kongsikan berkenaan dengan kisah perkahwinan yang akan kita bawakan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Ini jenis nama-nama muka pun semua bukan nak menerak. Pasal dia benda ni memang tak boleh ubah. Dulu sirah pun puas mengaji Tok Guru puas baling duster. Sana tidur, esok mai dapat mesin sana pula tidur, baling pula. Kerja duk kutip duster dulu. Kan? Pasal Lena dia nama. Kalau ada gambar-gambar kalau hikayat Laksamana hantar tu dia cerah sikit betul. Hak ni pasal tak ada gambar apa. So kita cuma boleh maklum dekat tentuannya. Cuma apa yang kita nak bagi tahu, ini adalah antara kebaikan yang kita boleh tahu dan kita boleh jadikan sebagai panduan betapa Nabi SAW bila mana menceritakan akan keturunan Nabi SAW penuh dengan kisah-kisah yang cukup besar. Dan benda ni yang kita nak cuba garapkan dalam pemerhatian kita. Kenapa orang Arab Quraisy satu ketika depa macam mana pun depa tak boleh nak pi juga dengan Nabi SAW. Depa tahu Nabi punya cukup background dia cukup tough lah. Kalau depa buat pasal juga mesti nanti kena. Bukan dekat di Mekah, bahkan di Madinah. Sebab tu kalau ada orang tanya macam mana Nabi boleh dapat di Madinah, Nabi adalah keturunan daripada An-Najari Al-Khazrajiyah, iaitu keturunan daripada Khazraj. Sebab tu bila sampai ke sana, dia beritahu ini adalah cucu kepada Syaibah, orang pekat angkat Nabi SAW. Dan orang Madinah dia punya trademark dia cukup seronok kalau kata orang depa yang hebat. Depa cukup seronok. Macam kita ada orang baganyok kok jadi Perdana Menteri ke apa ke, dia jadi besar hati sampai tahu tu. Sebab tu benda ni mendapat kebaikan sama ada Nabi ketika mana duduk di Mekah maupun juga di Madinah. Moga-moga takat tu perkongsian. Kalau ada kesilapan dan sebagainya, saya minta maaf banyak. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di bulan hadapan untuk perkongsian seterusnya, iaitu kisah berkenaan dengan perkahwinan bapa Nabi SAW, Abdullah ibn Abdul Muttalib bersama dengan Sayyidah Aminah. Aminah binti Abdul Wahab. Betul? Aminah binti Wahab. Bukan Wahub. Wahub tu Piramli. Ini Wahab. Dan nanti kita akan tengok pula keturunan daripada Aminah sampai kepada sangkut dengan Abdullah. Dia tak jauh. Keturunan Aminah ada juga sangkut paut daripada keturunan Quraisy. Nanti kita akan jumpa pula berkenaan dengan Khadijah, kita akan jumpa berkenaan dengan Sayyidina Umar dan sebagainya insya-Allah. Moga-moga takat tu dulu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Moga-moga kalau ada kebaikan kita tolong sebar-lebarkan. Kalau ada kekasaran bahasa tu berbicara telajak kata terasa mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu taala. Kalau ada kebaikan daripada apa kita kongsikan, minta moga-moga tuan-tuan senantiasa mendoakan moga kita terus diberikan kesihatan insya-Allah dan diangkat wabak dan bala ini. Dan saya kutip kalam ulama yang terakhir, kalau ada sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Qul qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.